Hai, salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk resipi seterusnya. Semestinya resipi yang berasaskan diet Atkins sebab saya masih lagi pengamal diet Atkins original. Resipi hari ini adalah dalca ayam asas diet Atkins. Semestinya tanpa penggunaan sebarang jenis gula, stevia, santan, sayur-sayuran telaran Atkins dan cube atau serbuk perasa pasaran. Tetapi di akhir video ada saya kongsikan tips resipi ini untuk dikongsikan bersama-sama ahli keluarga atau rakan yang tidak berdiet Atkins. Jom kita sediakan dua bahan utama untuk resipi ini adalah seperti 1 cawan minyak zaitun cili Atkins yang telah saya kongsikan cara pembuatannya di resipi yang lepas. 1/4 ekor ayam segar yang dipotong kecil-kecil dan dibersihkan serta ditoskan terlebih dahulu. Jom kita sediakan bahan tumisan pertama, iaitu terdiri daripada 3 biji bawang kecil yang dihiris nipis, 1 biji bawang Hollands yang dihiris bulat sebesar jari cukuplah. Untuk bahan tumisan kedua, ianya sekadar 3 tangkai daun kari yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan dengan betul-betul ya, supaya tiada ulat. Bahan tumisan ketiga pula, hanya sekadar 11 biji buah pelaga, 1 batang kayu manis, 3 kuntum bunga lawang, 11 biji bunga cengkeh. Kesemua bahan-bahan ini perlulah dibersihkan terlebih dahulu dan ditoskan. Siapa bilang menu resipi saya berasaskan diet Atkins ini tiada rasa manis? Semestinya ada. Dari penghasilan kisaran 1 biji bawang Hollands dikisar bersama-sama 3 sudu besar minyak zaitun extra virgin. Inilah hasilnya ya. Dalam resipi ini, 1 jenis rempah masih digunakan, iaitu 1 sudu besar kisaran rempah kari Atkins homemade. Boleh order dengan saya ya. Bahan-bahan perasa lain yang turut saya masukkan dalam resipi kali ini adalah sehelai daun pandan bagi membangkitkan aroma dalca kita. Boleh gunakan sehingga 3 helai ya. 3 keping asam kepit bagi menggantikan penggunaan air asam jawa bagi menimbulkan rasa masam. Dan 1/3 cawan jus perahan lemon segar, bukan yang dijual di pasaran ya. Dan 1 cube stok ayam Atkins homemade. Elakkan stok perasa atau serbuk perasa yang dijual di pasaran. Untuk resipi kali ini, saya sekadar menggunakan 1 biji lada benggala yang dipotong 3. Kat rumah ni stok lada benggala telah habis. Kalau anda nak masukkan lebih pun tak apa, lagi Untuk ahli family saya yang lain, saya sekadar memasukkan 1 biji terung panjang yang dipotong 4 bersama-sama 11 biji telur bulat mini kecil. Kalau ada sayur-sayuran lain pun boleh masukkan. Tapi, ialah saya dah habis stok raya. Sekarang, semua bahan telah kita sediakan, basuh dan toskan. Jadi, jom kita mulakan proses penyediaan dalca kita. Letakkan kuali di atas dapur. Pastikan kuali itu telah dibersihkan. Kemudian, panaskan kuali.
Apabila kuali telah panas, tuangkan 3 sudu besar minyak zaitun cili yang telah kita hasilkan kemarin. Kalau tiada, masukkan saja 3 sudu besar minyak zaitun extra light ya. Ingat, extra light, bukannya extra virgin. Kemudian, biarkan seketika, biar minyak zaitun kita ini panas. Apabila minyak telah panas, masukkan bahan tumisan pertama yang terdiri daripada hirisan bawang kecil dan juga hirisan bawang Hollands. Kemudian, tumiskan sehingga kedua-dua jenis bawang ini layu. Apabila bawang-bawang telah pun sedikit layu, masukkan bahan tumisan kedua iaitu lerayan daun kari. Ingat, terus tumiskan ya sehingga daun kari sedikit layu. Apabila nampak daun kari telah pun sedikit layu, masukkan ke semua bahan-bahan tumisan ketiga yang telah saya listkan tadi. Dan jangan lupa tumiskan ke semua bahan sehingga naik bau aromanya di dapur. Aroma dah semerbak, semua bahan-bahan telah sedikit layu. Sekarang, masanya untuk kita masukkan 1 cawan serbuk kari Atkins Homemade. Tumiskan sekata sehingga bau rempah semerbak. Elakkan penggunaan serbuk kari pasaran kerana telah dicampurkan dengan tepung beras atau kisaran beras. Sekarang, masukkan bahan-bahan kisaran yang telah kita kisar dan juga pemanis alami yang telah kita buat. Dan tumiskan sekali lagi sehingga kesemua bahan telah pun bercampur aduk dengan sekata dan serasi. Sekarang, masukkan cube stok ayam Atkins Homemade. Elakkan penggunaan cube stok atau serbuk perasa pasaran yang telah pun dicampurkan dengan bahan kimia pengawet. Jangan lupa untuk terus kacau sebati biar ianya sekata. Biar cube stok kita tadi menyerap ke dalam kesemua bahan-bahan di dalam kuali. Dah puas kacau dan gaul, kita ratakan kesemua bahan tadi di dasar kuali biar ianya sedikit kering. Ingat, sedikit kering, bukan garing ya. Kita biarkan saja ianya di dasar kuali biar ianya sedikit kering, tapi pastikan bukan garing ya dan jangan hangus. Bila nampak kesemua bahan-bahan tadi sedikit kering, jangan lupa terus masukkan ketulan-ketulan daging ayam yang telah kita bersih dan toskan tadi. Lepas tu, terus kaup dan gaul sekata biar kesemua rempah tadi menyelimuti ketulan-ketulan daging ayam kita. Ingat, biarnya ianya sekata. Okey, masukkan 500 ml air kosong untuk kali pertama. Dan teruskan kacau biar ianya sekata. Biar rempah ratus dan ketulan-ketulan ayam tadi sedikit tenggelam. Selepas tu, masukkan lagi 500 ml air kosong. Kacau biar ia sekata ya. Biar ia benar-benar sekata. Sentiasa rajin untuk mengacau sebab kita mahu kesemua bahan-bahan tadi mesra di dalam larutan air kosong. Ingat ya, untuk resipi hari ini, elakkan penggunaan rempah kari yang dijual di pasaran dan juga elakkan penggunaan stok atau serbuk perasa yang dijual di pasaran. Sekarang, masukkan simpulan daun pandan yang telah kita simpulkan dan juga jus perahan lemon segar ke dalam kuali kita dan terus kacau biar ia sekata. Kacau tak perlulah lama. Selepas kacau tu, biarkan seketika sehingga ianya mendidih untuk kali pertama. Selepas nampak mendidih, kacau seketika
dan sekata. Biar kesemua bahan-bahan ini rata di dasar kuali dan di dalam kuali. Selepas tu, biarkan seketika sekali lagi dan biar sehingga ia mendidih untuk kali kedua. Selepas nampak mendidih untuk kali kedua, kita kacaukan lagi dengan sekata. Okey, kita kacau dalam beberapa minit. Kemudian, biarkan ia mendidih untuk kali ketiga. Selepas ia mendidih untuk kali ketiga dalam beberapa minit, barulah kita kacaukan sekali lagi. Kali ini, biar sedikit lama je mengacaunya. Sekarang, masukkan hirisan cili dan juga hirisan lada benggala yang telah kita siapkan tadi. Dan jangan lupa untuk kacau dengan sekata. Tapi kali ini jangan terlalu kuat atau terlalu laju ya. Sebab kita telah masukkan sayuran yang sedikit lembut isinya. Biarkan ianya mereneh di atas dapur dengan api yang sederhana ataupun api yang perlahan. Biarkan untuk beberapa minit. Tunggu sehingga ianya mendidih 3 kali juga ya. Kemudian barulah kaupkan sebahagian hirisan cili dan juga hirisan lada benggala dan masukkan ke dalam pinggan atau mangkuk hidangan khas untuk kita pengamal diet Atkins. Dan jangan lupa kaupkan sebahagian ketulan-ketulan daging ayam untuk kita ya. Bukan kita nak makan sayur saja, kita pun nak makan juga ketulan-ketulan daging ayam darca kita ni. Tapi janganlah kaup terlalu banyak. Cukup untuk sekadar kita nak menikmati ataupun kita dan ahli keluarga yang nak berdiet Atkins. Sebab kita juga kena kawal kuantiti menu yang kita akan nikmati. Tak best tau kalau tak cedokkan sebahagian kuah. Sebab kita pun nak hirupkan juga kuah darca gaya Atkins kita ni. Dah pun lengkap hidangan untuk pengamal diet Atkins. Darca ayam asas gaya diet Atkins untuk kita semua. Inilah set lengkap untuk pengamal diet Atkins seperti saya. Cukuplah maksima 3 atau 5 ketul ayam saja di samping sayur-sayuran dan juga kuah. Ingat, di dalam kuali di atas dapur masih banyak menu kita darca asas ayam gaya Atkins. Oleh itu, kita biarkan ianya mendidih seketika sebelum memasukkan ke semua potongan-potongan sayuran telaran untuk pengamal diet Atkins tetapi khas untuk ahli keluarga ataupun sahabat handai ataupun tetamu. Gaulkan ke semua sayur-sayuran di dalam kuah biar ianya sedikit lembut. Saya sekadar memasukkan terung panjang dan juga hirisan terung bulat mini. Kalau ada sayur-sayuran lain seperti kentan, lobak merah, kobis dan juga kacang, boleh masukkan sekali. Dan jangan lupa masakkan sehingga semua sayur-sayuran sedikit lembut. Tetapi jangan terlalu lembut ya. Dan biarkan ianya mereneh di dalam kuali sebelum menghidangkan kepada ahli keluarga, sahabat handai ataupun tetamu yang datang ke rumah. Saya lupa untuk ahli keluarga, saya juga turut memasukkan 1 biji tomato yang baru saja saya jumpa. Ingat, anda perlu menggaulnya dengan sekata dan juga sebati dan biarkan ianya mereneh di atas dapur sehingga saat anda hendak menghidangkan. Dan inilah hasilnya untuk darca ayam asas gaya diet Atkins, tetapi saya olahkan sedikit untuk ahli keluarga yang lain. Jangan lupa untuk minum detox rough one selepas 1 jam selesai berbuka puasa ataupun selepas 1 jam menikmati menu makan malam. Set detox boleh diorder di Instagram
real_diet_Atkins_Malaysia.